Biasa ada tisu malam, tak ada tisu. Belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan tuan pengisi surau dan para jemaah yang dimuliakan, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam sesi kuliah maghrib saya, dan kita masih berada dalam perkara tentang peringatan tentang kematian. Sebelum tu tuan-tuan sekalian, mari kita ambil kesempatan di bulan Rabiul Awal ini untuk kita muhasabah sejauh mana kita sayang dan ikut akan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran sebut, pertama Allah kata apa? Wa innaka la'ala khulqin azim. Muhammad, engkau berada pada tahap akhlak, perangai, tingkah laku yang paling baik, yang paling tinggi. Satu. Kedua, Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri kamu ada Rasul yang menjadi sebab ikutan bagi kamu. Ketiga, Allah sebut tentang Nabi SAW supaya kita ingat sentiasa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Ini tiga ayat menggambar kepada kita tuan sejauh mana kita sayang dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, sejarah menunjukkan kepada kita macam mana bila Nabi berdakwah kepada orang di Mekah, ramai masuk Islam, ramai pula kena seksa. Tapi Islam tu ramai juga yang masuk. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Geng-geng jahiliah kafir Mekah ni, dia merasa tergugak sebab agama dia orang dah lupa. Maka satu peristiwa tuan-tuan, beberapa orang kafir ni, termasuk salah seorangnya Umayyah bin Khalaf, tokek kepada Bilal bin Rabah, dia seksa Bilal. Cuma bila tengah panas, Masya Allah, dia diseksa dan sebagainya. Akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar bagi tahu kepada Umayyah, kamu seksa Bilal. Bilal kata Allah Tuhan dia, Muhammad Nabi dia, Islam agama dia, dia tak curhat pada kamu pun, tak kajar anak bini kau pun, kamu bakal seksa dia. Abu Bakar pun bayar pada Umayyah bin Khalaf dan bebaskan Bilal bin Rabah. Tuan, ada satu hari geng-geng jahiliah yang hebat-hebat, yang nampaknya seolah sayang pada agama, dia jumpa Rasulullah SAW. Jumpa apa? Nak berdamai. Sebab dalam keadaan gitu, semacam agama dia tergugak lah, ramai masuk Islam. Dia jumpa Muhammad, kami dah sembah apa datuk nenek kami sembah, kau datang buat agama baru. Siapa betul? Kau betul? Kau kita betul? Dia pusing kat situ. Ini Muhammad, keselesai masalah lah, jangan cari gaduh. Muhammad kata buat begini,
Satu hari kau datang kat gereja kita, suatu hari pula kau datang kat kita orang pergi kat masjid kamu pula, selang-seli. Baik, macam nak berdamai lah. Jadi satu hari dia datang ke masjid Nabi, dan satu hari Nabi pergi ke gereja dia orang, gereja kuil, wallahu alam ya. Jadi macam ada nak macam genjatan senjata begitulah masa-masa perdamaian. Maka turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala an 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah, kamu tak sembah apa yang aku sembah, engkau tak jadi penyembah kepada Tuhan yang aku sembah, aku pun tak jadi penyembah kepada Tuhan kamu sembah. Akhirnya lakum dinukum waladin, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Cerita ni Tuhan SAW menggambar kepada kita orang kafir yang jahat perangai tu, agama tak betul, agama agama nenek moyang dia orang tu, agama sembah berhala dan sebagainya. Tapi kita tengok di sini, Tuhan cuba kita tengok diri kita. Macam mana kita nak agama kita? Orang kafir sayang agama dia. Kalau tuan-tuan nak pergi ikut lebuh raya tu, dekat Tol Lama kan, Tol Sungai Rasa tu ada kuil Hindu besar sungguh, sangat juta-juta harganya tu. Habis duit sebegitu banyak, berjuta nak buat kuil. Masya Allah. Seolah sayangnya pada agama Hindu dia tu. Tuan-tuan sekalian, kita agama benar, tapi macam mana boleh 80% orang Melayu tak semayang ni? Masya Allah. Itu kajian yang buat oleh Dr. Fadilah Khamsah. Semacam orang kafir sayang pada agama kita, agama betul tak sayang pada agama kita. Dan kadang saya buat cerita supaya kita simpati dengan apa yang Nabi telah lalui zaman awal-awal Islam dulu, masa Nabi tinggalkan Mekah pergi ke Madinah. Sampai di Madinah tahun kedua hijrah tu berlaku perang Badar. Orang kafir 1000, umat Islam ada 313 orang. Semua pakat keluar pergi perang. Yang tak keluar kanak-kanak dan perempuan. Yang jaga siapa? Orang buta, Allah Maktum. Jadi semua pergi keluar dalam peperangan itu. Nabi kata apa? Siapa yang rambut putih-putih, hitamkan semua kafir, tengok gerung kita ni muda-muda. Begitu. Tuan-tuan sekalian, saya masih ingat antara apa yang Nabi ucapkan sebelum perang Badar tu berlaku. Ya Allah Tuanku, kamu tengok ya Allah, kami semua ni ya Allah, kami tak ramai ya Allah, orang kafir tu ramai ya Allah. Kalaulah umat kamu di medan Badar ni mati, kamu tak akan disembah. Ya Allah, kalau umat kamu di medan Badar ni mati, hilanglah orang yang nak sembah kamu, maka habislah agama kamu, kamu tak akan disembah. Sedih dengan cerita tu kan. Nabi takutlah. 300 lawan 1000. Alhamdulillah, mudah-mudahan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pertolongan para malaikat, menang umat Islam. Bila bin Rabah pergi bunuh toke dia lama tu, Umayyah bin Khalaf. Susahnya Nabi nak berjuangkan agama. Tapi bila sampai ke kita sekarang ni, kita buat tak kisah apa, Masya Allah. Kita tak fikir lanjut, tak fikir panjang, tak pernah fikir untuk diri kita pun tak apalah. Ulama kata ibda binafsih, mulakan diri kamu, Islamkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan sebagainya. Tapi kita tak buat begitu. Contoh senang, Nabi kata, Quran sebut macam mana? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh kamu semayang dan kamu kena sabar. Allah sebut lagi. Biasa kita dengar, ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga kamu dan kamu dapat api neraka. Jadi nak sebutkan, Masya Allah,
pusaka Nabi agama ni tidak ada ambil sungguh-sungguh apa kita nak agama yang benar, agama yang membawa kita ke syurga. Orang tak takut dah, tak takut kepada neraka. Sehingga Allah kata orang yang tak semayang tu, masalah kaukum fi saqar, kenapa masuk neraka saqar ni? Semua pakat kami tak semayang dulu masa di dunia. Masya Allah. Baik, semoga bulan Rabiul Awal ni kita semangat muhasabah di tentang amalan kita dan juga sayang kita pada agama yang benar yang Nabi buat pada kita ni. Masya Allah. Baik, kita sambung tajuk tentang suasana dalam neraka. Wa'alaikumsalam. Saya sebut tuan-tuan sekalian, Quran ni sifatnya apa? Basyiran wa nazira. Quran memberi gambaran, cerita tentang berita-berita gembira syurga, dan nazira, ancaman-ancaman neraka dan sebagainya. Baik tuan-tuan sekalian, masih terdapat berbagai tingkat dan ada pula perbezaan antara golongan seksa yang satu dan yang lainnya. Yang masuk neraka ni tuan-tuan sekalian, macam syurga juga dia ada tingkatan dia. Macam mana Allah letak mereka tu kita tak faham sebab semua belum mati lagi kan. Contohlah 7 golongan dapat bernaung daripada masyarakat, dapat naungan Allah berteduh. Saya sebut seluruh hadis tu. Pemimpin yang adil, orang muda hidup ibadat Allah SWT, orang yang imannya hebat, perempuan muda cantik, lawa, kaya, adab zina dia tak mau, orang hati bergantung dengan masjid, suka sembahyang Jumaat. Yang kelima, orang yang bangun-bangun malam mengenangkan dosa, dia menangis. Keenam, orang bersahabat kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi ini gambaran. Macam Allah tak di akhirat besok, wallahu alam. Dan ada lagi disebut tentang rumah dalam surga. Mana-mana anak yang mati kecil, belum baligh lagi, dan mak dan ayah redha dengan dia, maka Allah akan buat satu rumah dalam surga. Surga dah, tapi rumah untuk anak yang macam tu, dia mati kecil, mak Allah redha dengan dia. Ada satu rumah nama Baitul Hamdi, rumah kepujian. Ada satu cerita tuan-tuan sekalian, anak-anak seperti ini bukan seorang dah, ramai juga lah. Bila berada dalam syurga, bila sampai daripada masa dia keluar. Sebab tu saya sebut dulu, bila anak tu dah bersifat, bagi nama. Bagi nama dia. Walaupun dia mati dalam perut kan, kira 4 bulan tu kiranya dah jadi janin dah tu. Dah cukup sifat 4 bulan tu, kemudian dia keluar mati dan sebagainya. Orang anak seperti ini dia bakal masuk syurga. Baik, bila daripada masa tu dia akan keluar. Mana mak, mana ayah? Nak ambil mak ayah masuk syurga. Baik. Jadi apa berlaku tuan-tuan sekalian? Allah cakap pada anak tu, mak engkau tak dapat masuk syurga, bapak tak dapat masuk syurga sebab dia orang tu buat maksiat dulu. Anak tu cakap balik, ya Allah, dia orang membesarkan saya, mak ayah membesarkan saya, ibu mengandung saya, tak boleh, mereka tidak soleh. Allah kata, dia anak boleh cakap Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, kalau dia orang tak dapat masuk syurga, aku pun tak masuk syurga jugalah. Allah kata, kau orang syurga, kau akan masuk syurga, tapi mak ayah tak dapat masuk, tak apalah, masuk je lah. Maksud tuan-tuan sekalian, ada tawar menawar, ada akhirat besok, sampai begitu. Baik. Dan tuan-tuan sekalian, saya sebut dulu, sekarang syurga neraka dah ada dah. Surga neraka dah ada dah. Dan Allah dah tetapkan kita semua ni masuk surga, aku masuk neraka. Masya Allah. Cuma nak sebutkan, di sepanjang bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, saya selalu sebut benar, sepanjang bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan, Allah bebaskan 100,000 orang keluar pada neraka masuk ke syurga. Dia masuk neraka kah? Belum. Senarai itu dah ada. Senarai itulah yang dikeluarkan daripada senarai neraka masuk ke syurga. Setiap malam bulan Ramadan 100,000 orang. Kalau 30 malam, 30 kali 100,000 lah, 3 juta lebih kurang. Sebab itu saya tuan-tuan sekalian minta doa, ya Tuhanku, di bulan Ramadan kami bebaskan 100,000 manusia keluar pada neraka masuk syurga, ya Allah. Biar antara mereka itu masuklah ahli keluargaku, mak ayahku yang telah pergi sebelum ni, ya Allah, termasuk diriku juga begitu. Masya Allah. Baik. Di tuan-tuan sekalian, di akhirat besok macam itulah.
manusia ni tengok keadaan tu macam-macam benda. Contoh, orang tak keluar zakat, besok ular akan belik dia. Belik tu ada kawan-kawan sebelah kan masuk neraka, dia tak takut kan? Wallahu alam. Macam-macam perangai. Termasuk juga tuan, orang makan riba, dia akan berjalan dengan perut dia, ada berjalan dengan kepala dia. Masya Allah. Dan yang pelik juga tuan-tuan sekalian, di akhirat besok ada matahari. Matahari akan sejengkal dengan kepala. Tapi di sebuah surah Izazul tu, di kiamat besok Allah dihancurkan langit, bumi, bintang, matahari, belagak akhirnya hancur. Jadi pada masa rupanya ada lagi matahari. Wallahu alam, matahari lain ke matahari dulu di repair sebelum Allah Ta'ala. Wallahu alam. Baik, tuan-tuan sekalian, ini sama halnya dengan keadaan manusia di dunia perihal kesesatan dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Di dunia macam-macam. Orang mencuri, orang merompak, orang berzina pun di dunia ada mencuri. Akhirat besok masing-masing terima balasan mengikut dosa masing-masing. Macam Allah letakkan mereka neraka mana, wallahu alam. Cuma masing-masing ada tingkatan. Baik, contoh neraka, ada neraka sa'ir, neraka saqar, neraka jahim, neraka jahannam. Surga macam surga firdaus, jannatul ma'wa, jannatul na'im dan sebagainya. Dan kadang-kadang tuan-tuan, di akhirat besok ada benda pelik. Kita tak tahu apa yang berlaku, Masya Allah. Saya sebut dulu ibu-ibu sekalian, mana-mana perempuan semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat pada suaminya, dan jaga dirinya, kehormatan dirinya dan harta suaminya semasa suami tak ada rumah, Allah bagi kunci syurga kepada perempuan masa mana syurga dia nak masuk. Bermakna tuan sekalian, di akhirat besok, isteri yang perangai macam ni, dia boleh pergi mana syurga dia suka. Takdirnya tuan-tuan, suami dia masuk syurga, tapi suami tak dapat kunci begitu. Macam jadi begitu, kerja Allah SWT lah tu. Itulah hebatnya akhirat besok. Baik, orang jahat macam tu juga. Baik, tuan-tuan sekalian, kita sebut siratal mustaqim. Mustaqim tu apa? Lurus. Tak, dia tak lurus. Lurus macam mana? Ikut amalan kita panggil sirat. Sirat tu jalan. Siratul mustaqim, jalan lurus. Lurus untuk orang baik lah. Di kaedahnya, apa yang kita faham, dia Allah sebut dalam Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur Allah Ta'ala seakan dulu kamu mati, kamu tak ada dulu kan, Allah hidupkan. Summa yuhyikum, hidup dalam perut ibu dan sekarang. Summa yumitukum, mati dalam kubur. Summa yuhyikum, hidup di pada masa. Summa turja'un, kepada Allah kamu kembalikan. Baik, maksud di pada masa tu, dia tunggulah di situ. Itu dah kira bicara dia tu, teruklah masa tu. Baik, antara tuan-tuan sekalian, jadi masalah saya sebut tadi tu, mengikut apa yang berlaku tuan-tuan, kita kadang-kadang kita baik, tapi kebaikan kita tak kena cara. Contoh saya sebut dulu tuan sekalian, kita bagi pinjam duit pada orang, kita tak maafkan dia, dia tak bayar. Bila kita tak maafkan, di akhirat besok nak masuk surga akan tunggu dia datang untuk selesaikan hutang tu dengan pahala dia. Tapi kita tak belajar, tak tahu ilmu tu. Ataupun kita tahu boleh halalkan. Kalau sekarang RM20 tak apa, ni RM2,000, malah lah maafkan pada adam baik. Besok jawab sendiri, di akhirat bukan begitu. Sikit ke banyak maafkan. Jadi kita nak masuk surga, tak payah tunggu dia masuk surga terus. Itu ilmu. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, bila di atas sirat tu, kalau gelincir masuk neraka di bawah, ku selamat masuk ke syurga. Yang naik sirat itu pun berbagai-bagai lah. Ada yang berlari, ada yang mengesut, ada mengangkat, ada mengikut amalan masing-masing. Lepas tu tuan-tuan sekalian, saya sebut dulu, biarlah kita ini untuk bersiap untuk akhirat, doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, lapangkan kuburku, ya Allah, mudahkan urusan aku daripada mahsyar, mudahkan untuk berjalan di atas sirat, ya Allah, aku musyafaat Rasulullah. Begitu, mudah-mudahan kita selamat. Baik, saya sebut dulu tuan-tuan sekalian,
doa yang imam duk baca tu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, minta kita selamat dalam agama, selamat tidak syirik, tidak murtad, tidak kufur, wa afiatan fil jasad, minta sihat badan, wa ziyadatan fi ilmi, minta Allah tambah ilmu pada kita, wa barakatan fi rizqi, minta keberkatan pada rezeki, wa taubatan qabla al-maut, boleh bertaubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat kasih sayang Allah semasa nak mati, mati tak sakit, berdepan suratul maut senang gitu. Baik, Allah mahwin alina fi sakaratil maut, mudah berdepan dengan suratul maut. Suratul maut ni apa? Ada tergila mati. Tuan-tuan nak mati ni sakit. Dia kata sejarah bahawa Nabi SAW ada bekas air sebelah dia tu, dia ambil air tu, dia urut dah ada sakitnya, dia kata sakitnya nak mati. Masya Allah. Lagi apa? Wan najata minan nar, minta selamat kami daripada api neraka, wal amfin dal hisab, ampunkan kami pada hari hisab, hari kiamat. Bacalah doa tu. Bantu lama dah ada. Kadang-kadang kita hafal, kita hafal, tapi tak apa, itu nak begitu cantiknya doa tu untuk urusan dunia dan urusan akhirat, masya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian. Ada di antara mereka yang benar-benar sudah terjerumus sama sekali dalam kehancuran sangat luar biasa dalam kemaksiatannya dan tidak mengenal batas sama sekali. Orang yang teruk perangai dunia, teruk sungguh perangai je tu, masya Allah. Mungkin bunuh orang, rompak dan sebagainya, mungkin letup bangunan, masya Allah, teruk sangat. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Nak sebutkan orang seperti ini, di antara mereka ada pula yang memasuki maksiat itu dan masih belum melampau batas. Ada buat maksiat sikit, ada dosa, ada maksiat besar tuan-tuan. Dosa ni dengan Allah Ta'ala, dengan sesama makhluk pun ada juga, dengan binatang pun ada, masya Allah. Bintang tuan-tuan, di akhirat besok kalau kita seksa binatang, umpamanya kita seksa kucing, raya balik kampung, kucing tinggal di rumah, datang seminggu tu mati kucing tu. Besok tuan-tuan kucing tu dibesarkan dan pijak kita. Mungkin sakit saja kok tak mati, tapi azab. Tuan-tuan, agenda akhirat ni macam tu lah. Khalidina fiha abada, akhirat tu kekal sampai bila, dan setiap orang tu akan dikira apa amalan dia buat. Saya gambarkan tuan-tuan contoh satu hadis. Tidak bergerak tapak kaki anak Adam daripada mahsyar, Allah tanya dia 4 perkara. Umur muda dah habiskan ke mana? Sihat badan buat apa? Ilmu amal ataupun tidak? Ketiga, harta mana dapat ke belanja? Mana dapat ke mana dibelanjakan harta? Buat tu satu orang ditanya tu. Buat besok akhirat berapa banyak? Di tuan-tuan sekalian, kalau tu nasib selamat di akhirat besok, hisab senanglah. Kalau tidak panjang agendanya. Lepas satu-satu ditanya. Masya Allah. Baik. Ada satu cerita tuan-tuan sekalian. Bila daripada mahsyar tu, Nabi kita dapat pasport besar. Ada dialog saya baca di situ antara Allah Rasulullah. Muhammad, ambillah umat-umat kamu yang kamu suka untuk masuk syurga. Nabi bagi syafaat. Jadi apa? Masuk. Allah Muhammad, mentang-mentang bagi kau kuasa Muhammad, banyaknya kami umat kau masuk ke syurga. Rasulullah senyum. Masa tersenyum. Masya Allah. Jadi nak sebutkan itulah, kita tak tahu macam akhirat besok. Rupanya banyak benda yang kita tak tahu. Yang tahu Allah Ta'ala saja, yang tahu Rasulullah Ta'ala saja. Dan ada benda yang Allah pun Allah tak cakap pada Rasulullah bila kiamat, tapi Rasulullah tak cakap kiamat tu bila, Allah saja yang tahu. Masya Allah. Baik, oleh sebab itu keadaan seksa dalam neraka itu pun ada selisihnya. Maksud apa tu? Ada mengikut amalan, perangai baik buruk seorang itu. Itulah akhirat besok diseksa. Termasuk itu tuan-tuan sekalian, kemungkinan orang munafik itu bawah, orang kafir itu di atas. Maksudnya macam mana?
Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik masuk neraka paling bawah. Dia mungkin ada orang kafir tu, apa pasal Den dulu kita semayang sekali apa? Bukan. Den dulu kau semayang, aku tak semayang, aku kafir. Kenapa kau masuk neraka paling bawah ni? Itu jenis orang munafik yang mereka itu pada zahirnya, kebiasaannya macam-macam Islam, tapi dia menentang Islam dan berpura-pura dengan Islam. Allah sebut orang munafik macam-macam lah. Cuma tuan-tuan, orang munafik berpura-pura ni masalah dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat. Sebut tuan-tuan sekalian, sahabat kata, ya Rasulullah, susah munafik Rasulullah. Kita bermusyawarah, dia datang dengar, dia tahu rancangan kita untuk peperangan, dia datang. Kemudian kadang-kadang semayang, dia duduk saf depan. Tapi kadang-kadang orang ni juga menentang kita, bunuh je Rasulullah. Rasul kata, jangan, kalau bunuh dia, orang kata Rasulullah bunuh para sahabat. Tapi dia bukan sahabat, dia menghancurkan agama. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi sebut satu hadis. Nabi kata apa? Orang yang paling faham tentang haram dan halal, Muaz bin Jabal. Orang yang paling jujur, Abu Ubaidah. Orang yang paling amanah, Huzaifah al-Yamani. Huzaifah tuan-tuan, dia simpan saudara munafik. Orang lain tak dapat amanah untuk menjaga saudara munafik itu. Kenapa? Takut tersebar berita yang tidak betul. Akhirnya kata Huzaifah, orang ni munafik, masuk senarai dia. Jadi mengikut ceritanya, Huzaifah ni kalau Nabi tak sembah jenazah, dia pun tak pergi juga, tapi dia tak lawan pergi sembah jenazah tu. Baik, balik cerita tuan-tuan. Jadi orang munafik ni, Rasulullah macam mana nak cam Rasulullah orang munafik ni? Dia tak sembahyang dengan kita juga, tapi dia lawan kita, dia jadi tali barut kita, bocorkan rahsia kita. Macam mana nak cam dia orang ni? Dia semayang sama kita. Maka Nabi kata, orang munafik ini susah bagi mereka nak semayang subuh dan isyak berjamaah. Kenapa? Sebab dia semayang ni, Allah kata apa? Dia semayang ni kusala yura'unan nas, semayang malam-malam dan nak tunjuk pada manusia. Jadi oleh sebab tu manusia dia semayang zuhur dan asar sajalah kat masjid. Jadi isyak subuh tak datang sebab orang tak tengok dia. Jadi saya bimbang tuan-tuan, tak datang subuh dan isyak Jumaat macam-macam, semacamlah mewarisi sifat munafik, tapi tak munafiklah sekitar Islam. Cuma nak sebutkan jangan jadi begitulah. Subuh ni pahala besar, solat subuh Jumaat pahala macam ibadat sepanjang malam. Cerita ni begitu tuan, di akhirat besok macam tu manusia dimasuk tingkatan seksa pahala mengikut masing-masing lah. Masya Allah. Jadi sebab itu keadaan seksa dalam neraka itu pun ada perbezaannya. Sebab Allah Ta'ala tidak akan mengenai seseorang itu sekalipun amal itu hanya seberat debu belaka. Maksudnya besok, di akhirat besok orang akan tengok amalan. Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu tak tahu begini. Akhirat besok, sekarang dunia ni Allah kata apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami hidupkan orang mati dan kami catatkan amalan-amalan mereka dan bekas-bekas mereka tinggalkan. Nabi catat, Allah catat tulisan kita, amalan kita. Bila catatan dibuat, kita boleh tengok. Sebelum tu daripada masa kita terima catatan tu, orang baik akan terima tangan kanan, orang jahat akan terima catatan ke belakang, tangan kiri belakang. Tu tak masuk neraka dia tu. Dia tengok buku catatan masing-masing. Tak cukup dengan tu, ada lagi benda yang menjadi saksi kepada kita. Apa benda? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada itu Allah tutup mulut-mulut mereka. Mulut tutup sebab dah bercakap lebih di dunia dulu. Wa tukallimuna aydihim, bercakap pula tangan-tangan mereka. Wa tashhadu bima kanu yaksibun, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka atas apa dia buat dulu. Mana ditulis catatan, anggota kita bercakap, kita boleh tengok catatan kita dan kita kata betul.
Tak ada siapa nak menafikan. Itulah bahaya tuan-tuan sekalian. Baik. Ringkasnya adalah bahawa macam-macam seksa itu tidak sama untuk semua ahli neraka. Setiap tak seorang menerima yang sepadan dan sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya, cocok menurut kemaksiatan atau dosanya. Cuma nak beritahu tuan-tuan, orang masuk neraka ada peluang masuk syurga. Orang masuk syurga tak akan masuk neraka. Ada masuk neraka tu khalidina fiha, sampai bila-bila. Baik tuan-tuan sekalian, jangan seronok sangat. Oh, besok masuk neraka akan masuk syurga. Betulkah kita dapat begitu? Kemudian seksa kita berapa banyak, berapa lama, berapa teruk? Sebab tu disebutkan dalam hadis, orang paling ringan yang terima azab akhirat besok siapa? Allah letak bara api di bawah tapak kaki dia. Ketika itu otaknya menggelegak. Dia kata apa? Tak ada orang lebih teruk dari aku kena seksa, tapi tapak kaki je kena bara api. Itulah Abu Talib. Dia menjaga Nabi SAW, Masya Allah, tapi tak mengucap, termasuk Islam, masuk neraka juga. Masya Allah. Baik. Ringkasnya itulah, bahawa macam-macam seksa itu bergantung atas dosa buat dunia itu. Tapi sekalipun demikian, seseorang yang teringan sekali seksanya di neraka itu, andai kata ia memiliki harta benda dosa dunia ni, diminta untuk dijadikan sebagai tebusannya, pasti semua akan diserahkan asalkan dirinya selamat dari seksa akhirat. Apa cerita ni? Katakanlah orang tu di akhirat pada masa besok, kalau dibolehkan, orang boleh tebuh diri dia. Dia akan kata, kalau dah dunia ni, dunia milik dia semua, dia akan nak bayar supaya dapat semula balik ke dunia, dan dunia yang dia punya ni nak bagi sebagai apa, tebusan. Allah tak bagilah. Kenapa tak bagi? Kalau balik dunia macam tu juga perangai. Sebab tu tuan-tuan, bila pagi Jumaat kita baca surah As-Sajdah kan, orang di akhirat besok Allah kata apa? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang dosa tu tunduk kepala mereka kepada Allah Subhanahu taala, dan dia kata, ya Allah, kami dah dengar, kami dah tengok orang kena seksa di akhirat besok, dan nak minta balik ke dunia. Dunia dah tak ada, dah buntu fikiran. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami semula ke dunia, kami nak beramal soleh semula. Inna muqinun, kami dah yakin. Dah buntu sangat fikiran nak balik ke dunia. Dunia dah tak ada dah. Baik. Alangkah besarnya sesalan dalam hati ahli neraka itu. Mereka tidak menyangka sama sekali bahawa mereka akan memperoleh bencana yang sehebat itu, sedangkan kenikmatan dunia sudah lampau dan tidak akan terulang lagi, dan kelezatannya sudah lama ditinggalkan. Masya Allah Tuhan. Sebab itu Nabi sebut satu hadis, dunia ini surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang Islam. Kenapa? Surga bagi orang kafir pula macam-macam di dunia, bagi dia tak ada dosa pahala. Tapi penjara, misalnya penjara ni apa? Ada sekatan, ada pagar, ada boleh tak boleh. Jadi maksudnya nak sebutkan tuan-tuan, itulah di dunia. Tapi orang akhirat besok, orang Islam insya-Allah masuk surga, orang kafir tak dapat surga dah. Sebab dunia dah surga ada bagi dia, masya-Allah. Azan. Biasa macam mana? Azan dulu. Kan.
Asyhadu Allahumma salli Allahumma wassalam. InsyaAllah nak tutup pengajian tuan-tuan dan ibu sekalian. Ada pepatah Arab, dia kata apa? Al-amru bi khawatimiha. Al-amru bi khawatimiha. Setiap sesuatu ke penghujungnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ibu-ibu, biarlah kita selalu berdoa minta selamat di dunia dan selamat akhirat. Doakan supaya kita terus istiqamah dan dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta jangan pesongkan hati kita lepas kita dapat petunjuk. Dan doa Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahkan hidup kami dengan kesudahan yang baik, dan sudahkan hidup kami dengan kesudahan yang tidak baik. Mudah-mudahan begitu. Doakan selalu supaya hidup kita ada keadaan baik dan dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ajma'in. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusrin illa alladhina amanu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.